Sultan Nazrin murka penyemai rumpai racun perpaduan. Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah sekali lagi mengingatkan rakyat di negara ini supaya tidak menyerahkan masa depan negara kepada puak ekstremis kaum dan agama. Pandangan melampau mengenai kaum dan agama yang menimbulkan kebencian dan boleh mencetuskan permusuhan di kalangan rakyat mesti dihentikan, titah Sultan Perak. Baginda bertitah tindakan tegas dan segera perlu diambil untuk menghentikan kegiatan mana-mana pihak sama ada dengan ucapan atau tindakan yang meracuni fikiran dan membangkitkan emosi rakyat dengan mengeksploitasi perbezaan kaum dan agama. Semasa istiadat pembukaan rasmi tahun pertama Dewan Negeri Perak ke-15 pada Selasa 20 Disember lalu, Sultan Nazrin bertitah agar pemimpin menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan dengan ikhlas, jujur, adil dan saksama mengikut perlembagaan serta berlandaskan undang-undang. Baginda menitahkan mandat dan kepercayaan yang diberikan oleh rakyat untuk menjadi ahli Dewan Negeri merupakan suatu amanah dan tanggungjawab berat yang perlu dipenuhi serta menuntut pengorbanan yang besar. Jauhi sifat-sifat angkuh dan bongkak dengan tidak mengamalkan budaya yang menang-menang semua. Sebaliknya, titah Sultan Nazrin, pemimpin hendaklah bersifat adil dalam mengagihkan peruntukan dan melaksanakan program pembangunan secara saksama tanpa prejudis, diskriminasi dan penindasan kepada mana-mana pihak kerana setiap pengundi ialah makhluk ilahi dan setiap inci bumi di negeri ini terletak di bawah naungan takhta pemerintahan baginda. Oleh itu, rakyat jangan dihukum untuk menanggung kesusahan. Di sebaliknya, dengan menjunjung semangat demokrasi, kepentingan dan kebajikan setiap rakyat jelata hendaklah berada di hati pemimpin dan senantiasa diutamakan, titah baginda. Sambil mengucapkan tahniah kepada yang terpilih sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, baginda bertitah persefahaman bersama dan hubungan harmoni antara kaum menjadi faktor penentu untuk memastikan keamanan dan keharmonian bagi kedua-dua negeri dan negara. Titah baginda, jika perbezaan antara kaum ini secara bijak berjaya didandan dan dipintal, akan terhampar kemurnian yang indah berwarna-warni. Justru menurut titah Sultan Nazrin, negara dan negeri yang warganya hidup dalam aman dan harmoni akan dapat menumpukan fikiran, tenaga dan usaha untuk menarik pelabur dan pelancong, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, merancangkan pembangunan negeri dan melimpahkan kemakmuran kepada rakyat. Oleh yang demikian, pandangan ekstrim berunsur kaum dan agama berbentuk hasutan yang boleh menyemaikan rasa benci serta berpotensi mencetuskan permusuhan sesama warga wajib dihentikan. tindakan tegas lagi segera wajib diambil untuk menghentikan aktiviti mana-mana pihak sama ada secara ucapan atau perbuatan yang meracuni fikiran dan membakar emosi rakyat dengan mengeksploitasi isu-isu kaum dan agama. Bumi ini tidak boleh dibenarkan untuk disemai dengan rumpai beracun yang boleh membunuh pohon perpaduan. Langit di negeri ini jangan sama sekali dibenarkan untuk diselubungi awan-awan berasid yang akan menghujani bumi dengan fahaman ekstremis, berlandaskan perkauman dan berpaksikan agama. Dalam pada itu, baginda memuji langkah polis Diraja Malaysia pasca pilihan raya umum yang menanganinya secara preventif sebagai tindakan yang tepat. Sultan Nazrin juga bertitah negara ini memiliki unsur-unsur yang boleh dieksploitasi dengan mudah untuk menimbulkan anarki. Malah dalam titah yang sama, baginda mengulangi amaran bahawa perbuatan ekstremis perkauman dan agama tidak boleh ditoleransi. Kerukunan perhubungan kaum yang telah diasaskan sejak era pra-merdeka dan yang terus dipupuk sepanjang era pasca merdeka tidak boleh diperjudikan kerana permainan politik yang berunsur meracuni fikiran dan membakar emosi rakyat. Oleh itu, setiap individu berperanan dalam memastikan hubungan harmoni antara kaum terus disuburkan dan persefahaman antara penganut pelbagai agama terus dipupuk, tegas Sultan Nazrin. Baginda menyeru khususnya buat generasi muda agar diberi bimbingan dan didikan mengenai sistem pemerintahan dan kenegaraan berteraskan doktrin demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan serta kepentingan memahami dan menghayati 5 prinsip yang terkandung dalam rukun negara sebagai garis panduan membina sebuah negara yang bersatu padu, harmoni dalam sebuah negara merdeka yang berdaulat, aman dan makmur.
Sultan Nazrin juga bertitah hubungan antara orang Islam dan bukan Islam perlu bertolak ansur, bersopan santun dan aman. Pendekatan rahmatan lil alamin yang mula dipraktikkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada Mei 2018 sehingga Februari 2020 turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Islam hendaklah dilihat sifatnya sebagai rahmatan lil alamin, iaitu rahmah bagi keseluruhan alam. Islam berpegang teguh kepada prinsip keadilan sejagat, menyeru kepada keamanan dan mempelopori kedamaian, titah baginda. Walaupun tidak dinyatakan secara harfiah, namun titah Sultan Nazrin itu jelas menunjukkan kemurkaan baginda terhadap pihak tertentu yang mengancam perpaduan negara ini. Tidak kira sama ada hasutan itu disampaikan secara ucapan, tulisan, waima video TikTok, yang jelas Sultan Nazrin mahu tindakan tegas dikenakan terhadap penciptanya. Mungkin Timbalan Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin boleh belajar sesuatu daripada titah Sultan Nazrin itu. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi Fazil menyekat 2,113 video TikTok bukan takut kepada TikToker pro PAS atau Perikatan Nasional seperti yang beliau dakwa. Tindakan tersebut disokong oleh Sultan Perak yang memerintahkan semua perbuatan yang menjurus kepada hasutan berunsur kaum dan agama diambil tindakan segera. Perintah ini selaras dengan titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir selaku Pengerusi Mesyuarat Majlis Raja-Raja ke-260 pada 30 November bahawa tiada lagi pemimpin yang membangkitkan isu perkauman atau agama dengan tujuan untuk menghasut masyarakat. Sepatutnya pemimpin PAS yang terbabit insaf bahawa pencipta TikTok berbaur hasutan ini belum lagi diseret oleh pihak polis. Jom channel ingin berkongsi firman Allah SWT dalam surah Hud ayat 118 yang turut diperingatkan oleh Sultan Nazrin kepada kita. Begini terjemahannya, dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat. Sama-samalah kita menginsafinya kerana perbezaan itu adalah terangkum dalam kehendaknya dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala jua. Ini dinyatakan menerusi firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 8 yang terjemahannya berbunyi begini. Dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia jadikan mereka satu umat, tetapi Dia memasukkan orang-orang yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya, dan orang-orang yang zalim tidak ada bagi mereka pelindung dan penolong. Wallahu alam.